Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Wan Nur Syaza binti Wan Razali, pemegang kad pelajar 2021122487. Saya akan berkongsi berkaitan dengan jenayah cyber iaitu buli cyber. Pertama-tama sekalinya saya akan menceritakan sedikit berkaitan dengan pengenalan. Okey, kita teruskan dengan pengenalan. Sejajar dengan perkembangan era teknologi ini, sudah tidak dapat dinafikan bahawa pergerakan mengenai sesuatu maklumat berkaitan sesuatu isu itu bergerak secara lebih pantas dan lancar berbanding dengan media atau platform yang lain. Masalah-masalah yang dihadapi dalam kalangan masyarakat juga mudah untuk disebarkan dan dibahaskan kerana mempunyai perhatian yang besar daripada pengguna alam maya. Justru itu, dapat dilihat bahawa generasi baru dan muda kini dengan penggunaan laman sesawang atau laman cyber tidak dapat dipisahkan bab isi dengan kuku. Warga muda kini lebih gemar menggunakan media sosial dalam proses menyampaikan atau memperoleh maklumat. Walau bagaimanapun, penggunaan media sosial yang melampau ini akan memberikan kesan positif dan juga kesan negatif. Sebagai contoh dapat dilihat bagi kesan positif, pengguna akan lebih mudah untuk mengetahui tentang isu-isu semasa melalui media sosial. Penggunaan media sosial yang melampau akan mendedahkan diri untuk terjebak dalam buli cyber, sama ada dibuli atau menjadi pembuli. Perkara ini sekiranya tidak dicegah akan menjadi norma kepada para pengguna media sosial. Sudah jelas dapat dilihat bahawa generasi moden kini telah melalui perubahan dari aspek budaya, amalan serta corak pertuturan akibat daripada perkembangan teknologi serta proses perubahan sosial. Seterusnya kita beralih kepada konsep buli cyber. Apa itu buli cyber? Buli cyber ini didefinisikan sebagai penggunaan komunikasi berasaskan kepada teknologi termasuklah telefon selular, email, mesej segera dan juga jaringan sosial. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan gangguan atau ugutan terhadap individu melalui mesej atau ekspresi secara dalam talian. Untuk secara lebih terperinci, antara perkara yang sering dilakukan oleh pembuli cyber ini ialah seperti mengancam mangsa dengan perkataan yang negatif atau lebih teruk dengan sengaja mengongsikan gambar atau video dengan niat untuk memalukan mangsa atau menjatuhkan maruah mangsa. Hal ini kerana pelaku merasa bahawa mereka itu bebas untuk menuturkan apa sahaja perkataan yang tidak boleh diterima dan tidak sepatutnya dituturkan dalam interaksi interpersonal biasa. Buli cyber ini dapat dikategorikan sebagai satu penyakit atau masalah global yang melanda akibat daripada penggunaan internet yang melampau yang dapat meninggalkan kesan negatif terutama kepada remaja kerana remaja ini merupakan golongan yang mendominasi media sosial. Seterusnya kita beralih kepada punca buli cyber. Terdapat banyaknya punca berlaku buli cyber. Antaranya ialah ketagihan internet. Ketagihan internet dapat mendorong berlakunya buli cyber. Ketagihan internet ini merupakan satu penyakit yang sukar untuk dielak kerana penggunaan internet kini sudah menjadi keperluan dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pengguna internet haruslah sentiasa berwaspada agar tidak sampai ke tahap ketagih. Faktor personaliti juga merupakan penyumbang kepada berlakunya buli cyber ini. Sekiranya seseorang individu itu mempunyai personaliti yang narsistik, maka individu tersebut akan lebih cenderung untuk terjebak dengan gejala buli cyber ini. Mempunyai personaliti yang tidak menentu akan menyebabkan seseorang itu sukar untuk mengawal emosi dan akan mendorongnya untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku. Sebagai contoh, penggunaan media sosial bersama dengan personaliti yang tidak elok ia akan menyumbang kepada perkara-perkara yang tidak elok daripada berlaku, iaitu seperti mengejek dan juga mengugut seseorang di media sosial. Seterusnya saya akan teruskan dengan peruntukan undang-undang bagi kes buli cyber ini. Secara umumnya, undang-undang ini diperuntukkan bertujuan untuk dijadikan sebagai sistem peraturan dalam kehidupan masyarakat supaya dapat hidup dengan lebih berdisiplin dan dapat mengawal tingkah laku. Bagi menangani masalah jenayah cyber ini, Kerajaan Malaysia telah mewujudkan pelbagai undang-undang dan akta yang berkaitan dengan penyalahgunaan internet.
Antara contoh undang-undang yang telah diwujudkan oleh Kerajaan Malaysia berkaitan dengan kesalahan internet ini, yang pertama ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seterusnya ialah Akta Hasutan 1948. Seterusnya ialah Kanun Kesaksaan dan Akta Fitnah 1957 dan sebagainya. Terusnya kita lihat bagaimana cara untuk mengatasi buli cyber ini. Cara untuk mengatasi gejala ini daripada terus menular, ianya bergantung pada semua lapisan masyarakat, bukan sahaja pihak berwajib. Ibu bapa dan juga warga-warga net yang menggunakan media sosial itu sendiri haruslah berperanan dalam membendung perkara ini daripada terus menular. Ibu bapa haruslah sentiasa mengambil tahu tentang penggunaan internet yang telah digunakan oleh anak-anak. Perkara ini dapat mencegah daripada pengaruh-pengaruh yang tidak elok daripada internet itu meresap masuk ke dalam diri anak-anak. Seterusnya ialah ibu bapa dan penjaga perlulah sedar dan berwaspada ke atas anak jagaan supaya tidak terjebak dengan gejala buli cyber ini. Ibu bapa haruslah sentiasa memantau rapi dan mengawasi penggunaan internet anak-anak, iaitu dengan cara menetapkan had dan sentiasa mendidik anak-anak bagaimana cara beretika yang betul ketika menggunakan internet. Akhirnya ialah bagi individu yang menggunakan media sosial, langkah berjaga-jaga haruslah sentiasa diambil. Individu yang menggunakan platform media sosial ini haruslah sentiasa menapis apa yang dilihat dalam media sosial. Hal ini kerana dengan menapis perkara-perkara yang diterima daripada media sosial, ia dapat mengelakkan individu tersebut daripada terjerumus dalam perkara-perkara yang negatif melalui laman sesawang itu. Seterusnya kita akan lihat kepada kesan buli cyber. Kesan buli cyber. Buli cyber ini akan mempengaruhi perasaan dan emosi si mangsa yang menyebabkan mangsa tersebut akan merasa sedih, murung, marah dan juga takut. Menunjukkan bahawa buli cyber sangatlah memberi kesan yang negatif kepada masyarakat, terutamanya dari aspek emosi. Ini dapat menjejaskan kehidupan sehariannya dan juga dapat mengubah personaliti setiap individu tersebut. Kesan buli cyber yang seterusnya ialah akan menyebabkan mangsa mempunyai kebimbangan dalam bersosial dan juga selalu terasa terasing. Seterusnya ialah kebiasaannya mangsa buli ini akan sentiasa berhadapan dengan masalah pembelajaran seperti tidak dapat fokus dan akan menyebabkan prestasi akademik menurun. Seterusnya kita akan lihat kepada faktor dan sebab buli cyber perlu diberi perhatian. Faktor dan sebab buli cyber perlu diberi perhatian. Yang pertama ialah kerana kejadian cubaan untuk membunuh diri daripada mangsa buli cyber ini semakin meningkat. Perkara ini perlulah diberi perhatian kerana buli cyber ini memberikan kesan yang amat teruk kepada emosi si mangsa. Hal ini akan menyebabkan mangsa akan terasa tertekan dan akan mendapat tekanan yang melampau dan akan cenderung ke arah melakukan sesuatu di luar kawalan. Cubaan membunuh diri dari mangsa sepatutnya menimbulkan perasaan yang gusar dan waspada bagi pengguna-pengguna media sosial. Dan cubaan membunuh diri ini haruslah menjadi pembuka mata kepada pembuli-pembuli cyber agar dapat berfikir sebelum melakukan sesuatu. Seterusnya kita akan melihat kepada cabaran dalam mengekang isu buli cyber ini. Terdapat pelbagai cabaran dalam mengekang isu buli cyber ini. Antaranya ialah sukar untuk mengenal pasti pembuli cyber itu. Hal ini kerana dengan adanya teknologi yang kian canggih ini, pembuli sangat mudah untuk terlepas dan menghapuskan sebarang bukti yang menunjukkan individu itu bersalah. Malahan, pembulian di atas talian atau alam maya ini sangat sukar untuk membuktikan kesahihan ke atas kesalahan yang telah dilakukan kerana bukti yang tidak mencukupi dan kukuh. Kebiasaannya, pembuli yang sudah biasa melakukan jenayah ini sangat licik dan celik dalam teknologi dan ini merupakan kelebihan baginya dan kekurangan bagi kita untuk mengatasi isu buli cyber ini daripada terus berlaku dan menular dan terus menjadi penyakit yang normal dalam kehidupan masyarakat. Seterusnya kita akhiri dengan kesimpulan dan cadangan. Sebagai kesimpulan, penggunaan internet yang melampaui batas akan cenderung untuk terjebak dengan jenayah buli cyber ini. Jenayah buli cyber ini sukar untuk dibendung sekiranya para pengguna internet tidak mengendahkan kesan dan akibat yang menimpa kepada mangsa buli cyber.
Sebagai cadangan, dalam menelusuri atau menggunakan internet atau media sosial, penggunaan bahasa yang betul dalam memberi komen atau membuat sebarang post haruslah menggunakan bahasa yang elok dan haruslah sentiasa memerhatikan intonasi bahasa yang digunakan agar tidak disalah tafsir.